الله الله ربي هو الله. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan satu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah Taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara melebihi suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya, sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengah yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak hapus pahala, sedang kamu tidak menyedari. Sungguhnya orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah SAW, mereka lah orang-orang yang telah dibersihkan Allah hati mereka untuk bertakwa. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Hujurat yang maksud ialah bilik-bilik, dia terdiri daripada 18 ayat, termasuk kalangan surah-surah Madaniyah. Dia turun di Madinah selepas perpindahan baginda sallallahu alaihi wasallam dan hijrah Rasul. Tafsirnya dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar tata cara bersopan. Tata cara bersopan santun, yakni beradab. Mana adab merupakan kepala bagi ilmu. Sebijak mana sealim manusia bila tidak ada adab, maka jatuh martabat. Ya, adab adalah perkara yang besar. Kita ditekankan dalam perjalanan sufi, adab adalah perkara yang sangat penting. Maka di sini beradab dengan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajar cara beradab, bergaul dengan baginda Rasulullah SAW. Dan berfirman, maksudnya janganlah engkau mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Ini satu perkara yang amat besar, satu hukum dan adab yang tinggi. Dalam semua perkara naklah kita rujuk kepada Allah dan Rasul. Dan semua tindakan naklah kita kembali kepada pimpinan yang telah maknanya terangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Manusia bila mendahului kehendak dia, tidak mereka merujuk kepada tempat rujukan asli, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka akan berlaku masalah demi masalah akan selesai. Janganlah engkau mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam segala sesuatu, terutama dalam menetapkan suatu hukum sebelum ada ketetapan daripada Allah SWT dan Rasulnya. Serta bertakwalah kepada Allah Ta'ala dalam segala hal yang diperintahkan kepada kamu. Sungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita supaya beradab dengan Allah dan Rasulullah SAW. Itu caranya dengan mendahulukan semua urusan dan perkara kita sebagai rujukan besar ialah baginda sallallahu alaihi wasallam.
kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Nabi menyebut peninggalan dua inilah yang menyebabkan manusia tidak tersesat. Kalau ditinggalkan, manusia akan jadi sesat. Taraktu fikum amrain dan tadillu tamassaktum bihima kita bawa sunnah Rasul au kama. Tinggalkan kepada kamu dua peninggalan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Selama kamu berpegang dengan dua perkara, itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis yang lain dikaitkan untuk mendapat kemanisan iman, begitu juga keadaan dia. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an takunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Al-hadis. Tiga perkara menyebabkan seorang mendapat lazat kemanisan iman. Bahawa adalah Allah dan Rasul lebih dikasihi daripada yang lain. Kalau mengasihi selain daripada Allah dan Rasul, atau diletakkan maknanya belakang, bukan nombor bukan yang pertama, menyebabkan bermasalah di seluruh keimanan dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau mendahului Allah Taala dan Rasulnya dalam segala sesuatu, terutama dalam menetapkan suatu hukum hakam, keputusan sebelum ada ketetapan dari Allah SWT dan Rasulnya, serta bertawakallah kepada Allah dalam segala hal yang diperintahkan kepada kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Lepas itu kita jadikan bahan bacaan pertama hidup kita ialah Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian barulah yang lain. Itu besar Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam.